Terima kasih di atas kehadiran semua sahabat media pada hari ini di pejabat kami untuk sidang media saudara Zamri Vinod yang akan dimulakan sebentar lagi. Sebelum ia dimulakan, ada beberapa perkara. Satu, salinan kenyataan media yang akan dibentangkan oleh saudara Zamri Vinod telah pun disediakan dan sesalinan boleh diambil daripada kami sesudahnya sidang media ini. Yang keduanya, selepas kenyataan yang akan dibuat oleh saudara Zamri Vinod, kami juga buka untuk sesi soal jawab. Tetapi saya harap semua boleh faham bahawa tidak semestinya setiap soalan yang ditanya akan dijawab secara terus oleh saudara Zamri ataupun dibenarkan oleh kami untuk menjawab oleh saudara Zamri. Akhir sekali, di sebelah tengah ni adalah saudara Zamri Vinod yang berkenaan. Di sebelah kiri beliau adalah saudara Aidil Khalid Peguam, dan di sebelah kanan beliau adalah diri saya lah, Hanif Khatri. Okay, saya persilakan saudara Zamri Vinod untuk membuat kenyataan media yang perlu. Terima kasih banyak Haji Hanif Khatri dan juga saudara Aidil, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, sidang media ini saya adakan bagi memperjelaskan dan menjawab fitnah yang kini sedang berlegar ke atas saya. Kononnya saya menghina agama Hindu serta Siva Lingam, sembahan kaum Hindu. Ini termasuk kenyataan yang dibuat oleh ahli Parlimen Jelutong, Arisan Raya di perkarangan Parlimen pada 26 bulan 3 2024 yang menuntut agar saya didakwa, dan kemudiannya berkesinambungan dengan kenyataan-kenyataan oleh pelbagai pihak yang lain, termasuk oleh satu kumpulan Global Human Rights Federation diketuai oleh Sasi Kumar, anak lelaki Shanmuga, yang mengadakan sidang media di hadapan Jabatan Peguam Negara pada 1 April 2024. Saya ingin menegaskan bahawa sungguh pun saya ada memberi penjelasan berkaitan Siva Lingam yang disembah oleh penganut agama Hindu di Malaysia, tetapi konteks penerangan yang saya buat adalah sebenarnya semata-mata bagi menjawab dan menafikan tuduhan yang berlegar di kalangan penganut agama Hindu mendakwa kononnya di dalam Kaabah terdapat Siva Lingam dan kononnya Kaabah adalah kuil Siva. Justru itu semua orang Islam kononnya menyembah Siva Lingam. Kenyataan saya berkenaan Siva Lingam adalah semata-mata bagi membidas dakwaan-dakwaan liar ini mengenai tempat suci orang Islam. Selaku seorang pelajar perbandingan agama iaitu Mukarranatul Adyan dan pendakwah, hal ini mendorong saya untuk membuat kajian dan membentangkannya berdasarkan rujukan daripada beberapa kitab agama Hindu sendiri, termasuk Siva Purana mengenai Siva Lingam serta kamus-kamus Sanskrit dan tulisan-tulisan ilmiah oleh para ilmuwan Hindu tanpa sebarang cacian dan hinaan ke atas sembahan mereka. Bahkan sebagai seorang Muslim, saya berpegang kepada ayat 108 surat Al-An'am yang melarang orang Islam menghina sembahan agama lain dengan mafhumnya seperti berikut. Dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah selain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Mitos berkaitan dakwaan di dalam Kaabah ada Siva Lingam bukanlah satu isu yang baru. Ia merupakan satu perkara yang telah diceritakan sekian lama, bermula dari waktu saya kecil lagi, yang membesar dari kalangan masyarakat kaum Hindu di Malaysia. Ia juga turut dinukilkan oleh scholar Hindu seperti Sri Ravi Shankar yang berasal dari negara India, di mana beliau telah menulis di dalam bukunya bahawa di dalam Kaabah ada Siva Lingam. Dakwaan itu telah disangkal oleh tokoh-tokoh Islam dan Sri Ravi Shankar telah kemudiannya memohon maaf. Tetapi kisah karut yang didakwanya itu tetap terus disebarkan, dan rentetan daripada itu telah menyebabkan di Malaysia seorang jejaka yang bernama Tilen anak lelaki Sirenjevi membuat video dan mengulangi tuduhan tersebut di Malaysia pada sekitar 19 Februari 2021. Video dakwaan Tilen anak lelaki Sirenjevi yang mendakwa di dalam Kaabah ada Siva Lingam itu telah menjadi tular di media sosial dan menyebabkan kemarahan umat Islam di Malaysia. Beberapa laporan polis telah dibuat ke atasnya. Walau bagaimanapun tidak ada sebarang penafian mahupun tindakan yang dilakukan dari kalangan masyarakat penganut Hindu itu sendiri untuk menafikan dakwaan tersebut. Melihat kepada perkara tersebut, saya telah mengambil tindakan setelah lebih dari seminggu tular isu tersebut, iaitu pada 27 Februari tahun 2021, saya telah membuat satu program secara langsung, iaitu live, yang dimoderatorkan oleh saudara Amin Idris untuk menafikan dakwaan kononnya di dalam Kaabah ada Siva Lingam.
Semestinya saya tidak ada keperluan untuk membangkitkan isu ini sekiranya fitnah yang dibuat oleh segelintir penganut agama Hindu seperti Thilen anak laki Sirinjevi yang telah saya namakan tadi. Dengan kata yang lain, bukan saya yang memulakan isu Sivalingam, tetapi ia dimulakan oleh mereka sendiri. Justru fitnah yang mereka buat terhadap agama Islam perlu penjelasan, dan kerana tidak ada mana-mana tokoh agama Hindu yang membuat apa-apa penjelasan berkaitan perkara ini, saya sebagai seorang Islam dan pendakwah yang berlatar belakangkan keturunan India, bekas penganut agama Hindu serta selaku pelajar perbandingan agama, berhak dan berkewajipan untuk membuat kajian dan memberikan penjelasan untuk menceritakan supaya masyarakat boleh faham bahawa konsep yang diajar di dalam agama Hindu tentang Sivalingam tidak wujud di mana-mana kitab agama Islam dan tidak diajar di dalam agama Islam. Di atas program siaran langsung yang saya adakan itu, bagi menerangkan berkenaan Sivalingam, pelbagai laporan polis juga telah dibuat ke atas saya oleh masyarakat Hindu di negara ini. Justru, saya juga telah pernah direman selama 4 hari dan disiasat oleh pihak polis. Tetapi hasil siasatan telah pun memutuskan tiada tindakan lanjut atau no further action oleh pihak berkuasa, serta tiada sebarang pendakwaan yang dibuat ke atas saya. Keputusan tiada pendakwaan tersebut pernah cuba dicabar oleh beberapa pihak, tetapi secara konsisten telah ditolak oleh mahkamah, iaitu seperti berikut. A. Saman oleh 2 badan bukan kerajaan Hindu di negara ini, iaitu Pertubuhan Hindu Dharma Malaysia dan Majlis Belia Hindu Malaysia terhadap saya, Polis Diraja Malaysia, Menteri di Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia melalui guaman nombor WA22 NCVC Sengkang 296 Sengkang 04 Palang 2021 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, tetapi saman tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi dan memerintahkan kos dibayar kepada saya. Rayuan 2 badan Hindu tersebut di Mahkamah Rayuan melalui rayuan nombor W Sengkang 01 dalam kurungan IM NCVC Sengkang 76 Sengkang 02 Palang 2022 juga telah ditolak sebulat suara oleh panel rayuan pada 21 bulan 3 2023. Sekali lagi dengan perintah kos tambahan sebanyak 10,000 dibayar kepada saya, yang sehingga kini masih belum dilangsaikan oleh 2 pertubuhan Hindu yang telah kalah saman tersebut. Semakan kehakiman B. Semakan kehakiman yang difailkan oleh 2 penganut Hindu, Siva Kumar anak laki Sokalingam dan Sasi Kumar anak laki Shanmuga, bagi mencabar keputusan Peguam Negara untuk tidak mendakwa saya juga telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan seperti yang dilaporkan dalam Siva Kumar anak laki Sokalingam dan Another Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia dalam kurungan 2022 MLJU 2946. C. Pendakwaan peribadi, iaitu private prosecution di bawah Seksyen 133 Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 oleh Sasi Kumar anak laki Shanmuga terhadap saya juga telah ditolak oleh Magistri. Rayuan ke Mahkamah Tinggi juga telah ditolak seperti yang dilaporkan dalam Sasi Kumar anak laki Shanmuga lawan pendakwa raya, iaitu pada tahun 2023 MLJU 359. Dalam affidavit saya terhadap kes ini telah pun saya berikan semua bukti-bukti, bukan hanya dari kamus tetapi juga dari pelbagai kitab-kitab Hindu, termasuk ensiklopedia Hindu dan juga beberapa jurnal yang telah ditulis, iaitu satu jurnal dari Oxford dan satu lagi jurnal dari Indonesia, dan juga rujukan dari kitab-kitab yang lain mengesahkan apa yang saya katakan itu bukanlah perkataan yang keluar dari mulut saya, tetapi adalah nukilan-nukilan daripada sarjana-sarjana Hindu terhadap makna Sivalingam itu. Justru saya menegaskan bahawa hasil siasatan oleh pihak berkuasa telah pun mengesahkan bahawa di dalam memberikan penerangan berkaitan isu Sivalingam, saya tidak pernah menghina agama Hindu atau sembahan kaum Hindu, serta tiada sebarang jenayah yang telah dilakukan oleh saya. Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pihak seperti RSN Raya, Sasi Kumar anak laki Shanmugam dan beberapa individu lain adalah perkara yang membelakangkan fakta-fakta yang telah wujud sejak tahun 2021 yang mereka sepatutnya tahu, terutamanya sebagai peguam dan juga sebagai pihak yang telah pun ditolak samannya terhadap saya. Justru rujukan-rujukan yang salah oleh RSN Raya dan Sasi Kumar anak laki Shanmuga serta pihak-pihak yang berkenaan perlu diberhentikan dengan serta-merta. Peguam saya telah pun menghantar satu notis tuntutan terhadap RSN Raya bagi menuntut penarikan balik tuduhannya terhadap saya serta permohonan maaf. Saya tiada niat untuk memanjangkan perkara ini. Justru sekiranya beliau memohon maaf dan menarik balik kenyataannya, maka saya juga berbesar hati
untuk berhenti di sini sahaja. Tetapi saya juga tidak akan teragak-agak untuk meneruskan pemfailan saman serta mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang mengulangi tuduhan dan fitnah terhadap saya. Kononnya saya menghina agama Hindu atau mencerca sembahan kaum Hindu. Sedangkan apa yang saya lakukan adalah semata-mata bagi menafikan dakwaan liar mereka mengenai Kaabah. Yang pelik dan memeranjatkan adalah pihak lain yang memulakan penghinaan agama terhadap agama Islam, namun pihak yang membantah dan menjelaskan penghinaan berkenaan terhadap Islam itu pula dikatakan kononnya menghina agama Hindu. Ini adalah penyelewengan fakta dan hakikat daripada hal sebenar. Saya juga berharap perkara ini dapat tamat dan terhenti di sini tanpa perlu dipanjangkan lagi demi keharmonian hidup bersama. Saya juga menggesa para ilmuwan Hindu di negara ini dapat menjelaskan dan menghentikan dakwaan jahat kononnya di dalam Kaabah ada Sivalingam. Kesucian dan ketinggian Islam untuk sentiasa dipertahankan dan dimuliakan pada setiap masa dan tempat sebagai agama bagi persekutuan. Kesucian dan ketinggian Islam wajib untuk sentiasa dipertahankan dan dimuliakan pada setiap masa dan tempat sebagai agama bagi persekutuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, demikianlah kenyataan media yang 11 perenggan seperti yang dibaca oleh saudara Zamri Vinod, dan salinannya ada di sini untuk siapa yang nak ambil. Kalau ada apa-apa soalan, maka silakan sebelum kita tentukan boleh jawab atau tidak. Nak minta komen juga lah. Sekiranya wakil-wakil ahli parlimen kaum Hindu dan juga RSN Raya tetap mahu KDN melakukan tuduhan ke atas mahkamah, jadi apa komen Zamri Vinod ke atas tindakan itu? Sekejap ya. Sebelum saudara Zamri Vinod menjawab soalan tadi, perlu diingati balik bahawa dalam kenyataan saudara Zamri Vinod telah jelas menyatakan bahawa apa yang RSN Raya dan yang lain bercakap telah pun diselesaikan sampai di tahap mahkamah. Jadi kalau dikatakan mereka nak teruskan lagi, dalam pandangan jujur kami, adakah mereka nak masih tegakkan benang yang sudah pun basah kuyup? So itu isunya. Selain daripada itu, saya serahkan kepada Saudara Zamri kalau dia nak tambah. Saya cuma ingin jelaskan satu perkara. Apa yang saya katakan itu bukanlah nukilan saya, tetapi nukilan daripada sarjana-sarjana Hindu, dan bukannya daripada satu kitab, tetapi daripada pelbagai kitab. Jadi saya tidak ada sebarang masalah untuk menegakkan kebenaran, tidak kira di mana sahaja. Sekian, terima kasih. Saman yang Tuhan diberikan tadi, saman jenis macam tu? Dia kalau dilihat di perenggan 7, dinyatakan 3 saman yang telah difailkan. Pertamanya oleh satu pihak tertentu untuk memaksa tindakan diambil terhadap Zamri Vinod. Dan yang keduanya adalah terhadap peguam negara untuk memaksa tindakan diambil untuk mendakwa Zamri Vinod. So, kedua-dua prosiding ini dan yang ketiganya saman peribadi, saman jenayah peribadi, ketiga-tiganya telah pun dilupuskan di mahkamah sampai ke tahap tertinggi di situ. Jadi apa yang dibangkitkan kononnya Zamri menghina agama Hindu pada ketika itu tahun 2021 telah pun diputuskan di mahkamah bahawa ianya bukan penghinaan dan juga bukan satu kesalahan jenayah. Oleh itu tidak ada tindakan dibuat. Sebab itulah saya katakan tadi, kalau mereka masih nak bangkitkan benda ni, seolah-olah nak membangkitkan atau menegakkan benang yang bukan sahaja basah tapi basah kuyup sebab dah selesai. So it is wrong. Salah untuk mana-mana pihak membelakangkan keputusan mahkamah yang sudah selesai. Cik Zamri, yang statement di sama juga tinalan tu, dia orang guna statement tinalan untuk repeat kandungan tu kan. Macam mana statement tinalan ni 3 years ago, 3 years later kurang lagi. Dia macam ni sebenarnya. Yang statement 3 years ago oleh individu yang dinamakan di sini Thilen. menghina Islam. Okay. So pada masa itu Zamri Vinod keluarkan penjelasan kerana tidak ada sarjana Hindu yang memperbetulkan kenyataan Thilen. So dia keluarkan penjelasan merujuk kepada rujukan kitab-kitab Hindu dan kamus Sanskrit. So apa yang dibangkitkan sekarang oleh pihak-pihak tertentu seperti yang dinamakan dalam pernyataan ini adalah bahawa penjelasan yang dibuat oleh Zamri Vinod selepas 2021 itu
berkaitan isu Sivalingga itu adalah penghinaan kepada agama Hindu. So mereka sekarang mengatakan Zamri menghina agama Hindu, sedangkan Zamri yang telah mengeluarkan kenyataan memperbetulkan penghinaan seorang lelaki Hindu terhadap agama ribat Islam. lah. Yes. Okay. Clear? Okay. So dia rebuttal bukan hina agama. Dia rebuttal of the penghinaan Hinaan. terhadap Islam. Sanggahan je lah. Adakah sebabkan kes ni Ustaz punya kehidupan terancam ke? Threatened? Ancaman bagi pendakwah ini bukanlah perkara yang baru. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang seperti saya ini yang perkara ini bukan baru kalau kita tengok sejak beberapa tahun yang lepas. Jadi saya juga telah mendapat beberapa ancaman untuk maklumat. Ada orang bagi gift. Dia ada buat live. Live TikTok ada orang bagi gift. Okey. So apa yang saya nak bagi tahu, ancaman ini bukanlah perkara yang baru bagi pendakwah. Lebih-lebih lagi seperti saya yang telah bermula daripada beberapa tahun yang lepas, dan saya juga telah mendapat pelbagai ancaman, dan untuk maklumat ada juga pihak yang telah pun ditangkap disebabkan ancaman-ancaman tersebut. Namun sebagai pendakwah saya akan sentiasa kuat dan gagap untuk menghadapi